Assalamualaikum murid-murid, bertemu lagi dengan Ustazah Azila dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Hari ini Ustazah nak fokus bahagian adab. Bahagian adab. Apa tajuk kita hari ini? Ilmu dituntut, adab dipelihara. Ilmu dituntut, adab dipelihara. Okey, buku teks. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 128. Muka surat 128. Okey, dah bersedia untuk belajar? Okey, jom kita mulakan. Okey, jadi sebelum kita nak mula belajar hari ini, okey, cuba kita nyatakan, cuba murid-murid nyatakan kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Dapat tak murid-murid nyatakan kelebihan orang yang berilmu? Cuba bagi tahu dekat Ustazah. Apakah kelebihan orang yang berilmu? Dekat sini Ustazah ada letak 3 sahaja. Murid-murid boleh cari dan boleh nyatakan pada Ustazah. Boleh bagi tahu. Tak nak rakam suara, boleh type saja. Ustazah, kelebihan orang berilmu ialah apa-apa-apa, nyatakan. Okey, jadi dekat sini Ustazah letakkan kelebihan orang berilmu. Yang pertama, Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Orang yang berilmu ni, Allah akan mudahkan dia, jalan dia ke syurga sebab dia banyak ilmu, dia banyak tahu, dia banyak buat lah maksud dia kan. Kalau orang yang tak berilmu ni, dia tak buat, dia tak tahu, jadi macam mana nak masuk syurga? Okey, jadi yang kedua, amalnya diterima oleh Allah. Amal ni apa saja kebaikan dia lah, Allah terima. Dan yang ketiga, para malaikat sentiasa bersama orang yang menuntut ilmu. Macam hari ni kan murid-murid belajar bersama dengan Ustazah, para malaikat sentiasa bersama-sama dengan orang yang menuntut ilmu. Jadi lepas ni kena rajin-rajin lah belajar dengan Ustazah dan dengan cikgu-cikgu lain. Janganlah malas-malas kat rumah tu ya. Okey, jadi murid-murid, Ustazah dah nyatakan 3. Cuba murid-murid cari lagi. Apakah kelebihan orang berilmu? Nanti bagi tahu dekat dalam grup. Boleh? Okey, jom kita tengok apa yang perlu kita belajar hari ini. Okey, dalil nakli berkaitan dengan menuntut ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apa maksud dia? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Maksudnya orang Islam ni kena menuntut ilmu. Jadi tak bolehlah ada alasan malas untuk belajar sebab Rasulullah Nabi Muhammad telah ajarkan kita supaya setiap orang Islam ni mesti menuntut ilmu. Okey, jom kita tengok apa yang perlu kita belajar lagi untuk hari ini. Kita nak tengok ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Okey, ada 2 ya. Okey, yang pertama ilmu fardu ain. Apakah pengertian ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Contohnya, solat fardu. Semua orang mesti belajar, mesti wajib tahu, wajib kuasai ilmu bagaimana solat fardu. Berlainan dengan ilmu fardu kifayah ni pula. Okey, jom kita tengok apa pengertian dia. Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam, iaitu solat jenazah. Dia bagi contoh solat jenazah. Bukanlah Ustazah nak cakap kalau dah ada orang tahu, kamu tak perlu tahu lagi. Maksudnya
ilmu-ilmu fardu kifayah ni bila ada sebahagian orang dah buat, tak perlulah orang lain lagi untuk sama-sama. Contoh, Ustazah bagi contoh yang supaya murid-murid nampak lah ya. Contoh ilmu jadi doktor, ilmu kedoktoran. Semua orang kena jadi doktor ke? Kalau semua orang dah jadi doktor, macam mana kan? Okey, macam itulah. Dan contoh lain lagi, ilmu berniaga. Macam contoh, takkanlah dalam satu kampung tu semua orang berniaga. Siapa yang nak beli? Macam itulah maksud dia. Dekat sini dia bagi contoh solat jenazah. Maksudnya kalau dalam satu kampung tu dah ada orang yang menguasai ilmu solat jenazah, dia jadi gugur pula keperluan ataupun kefarduan tu kepada orang-orang lain. Macam tu. Itulah Ustazah dapat terangkan caranya macam itulah. Jadi dia berbeza ya, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni semua orang kena tahu. Solat fardu contohnya. Tak bolehlah kata, Ustazah kan dah pandai solat fardu, saya tak perlu lagi. Dia tak boleh macam tu. Berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Macam contoh solat jenazah. Dekat satu kampung dah ada dah orang yang pandai solat jenazah, dah jadi gugurlah kefarduan tu kepada diri kita kalau kita tak tahu. Macam tu. Boleh murid-murid, kalau tak faham tanya Ustazah Okey, jom kita tengok apa yang perlu kita belajar lagi selepas ini. Kepentingan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kita tengok satu per satu. Okey, jom kita tengok kepentingan ilmu fardu ain dahulu. Okey, apa kepentingan ilmu fardu ain? Melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sebab fardu ain ni semua orang kena tahu. Jadi, kepentingan pada diri kita, kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Membentuk peribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Dan yang keempat, kita hidup bahagia dan sejahtera. Ini adalah kepentingan ilmu fardu ain. Bagaimana pula dengan kepentingan ilmu fardu kifayah? Okey, ilmu fardu kifayah. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bekerja sama. Tidaklah dalam satu masyarakat tu ataupun dalam satu negara tu semua orang doktor, semua orang jadi bomber, semua orang jadi guru. Ada yang jadi guru, ada yang jadi bomber, ada yang jadi polis, ada yang jadi doktor. Macam itulah. Okey, yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Inilah kepentingan dia. Jadi tidaklah ada satu pakar saja dekat dalam sesuatu masyarakat tu kan. Melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Okey. 3, meningkatkan ekonomi negara. Dan yang keempat, umat Islam akan bertambah maju. Okey, ini adalah kepentingan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kalau murid-murid tak faham, boleh tanya Ustazah. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey murid-murid, bagaimana cara kita nak menjadi pelajar yang cemerlang? Dekat sini ada rahsia pelajar cemerlang ataupun adab-adab kita menuntut ilmu. Okey, yang pertama, bersopan santun. Bersopan santun. 2, menghormati guru. Bagaimana cara menghormati guru? Apabila guru mengajar, dengarlah kan. Apabila guru bagi amanah untuk melaksanakan tugasan, buatlah. Tapi ada juga murid Ustazah yang masih belum buat. Tapi Ustazah yakin dia dah buat sebenarnya dekat rumah, tapi dia belum hantar. Tak apa, Ustazah maafkan. Yang ketiga, menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguhlah tunjuk pada cikgu tu. Sungguh untuk kamu menuntut ilmu. Tak kisahlah macam pendidikan Islam ke, bahasa Melayu ke, matematik ke, sains ke, bahasa Inggeris, sama juga. Mesti tunjukkan kesungguhan kita dalam kita menuntut ilmu. Barulah ilmu tu berkat masuk dalam diri kita. Kita pun jadi budak yang
pandai. 4. Menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Jangan melakukan dosa. Yang kelima, mesti ikhlas belajar. Ikhlas. Okey. Yang keenam, sentiasa berdoa. Yang ketujuh, sabar dan menjaga masa. Ini adalah yang paling penting. Untuk PDPR ni juga, kalaulah pendidikan Islam, waktu dia 9 hingga 10, maksudnya kamu kenalah jaga masa tu. Janganlah lebih pula. Ataupun sebelum ni tadi, mata pelajaran apa? Hadkan masa. Selepas tu pendidikan Islam. Mesti fokus pada pendidikan Islam. Ini ustazah tunggu 10 minit, 15 minit, murid-murid ustazah belum respon lagi. Jadi mulai hari ni cuba jaga masa. Jaga masa, menepati masa. Ini adalah rahsia-rahsia menjadi pelajar yang cemerlang. Murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Macam nama kelas kita, gemilang. Okey, jadi ada 1, 2 sampai 8 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat betul-betul sebab sekejap lagi kita nak kena tulis rahsia pelajar cemerlang. Dah bersedia ke nak buat latihan? Dah ada modul dekat situ. Okey, kalau dah ada modul, jom kita tengok apa latihan kita hari ini. Sebelum kita nak buat latihan hari ini, kita nak belajar juga sikit lagi. Satu lagi iaitu kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Apa kepentingan dia? Ada 1 sampai 6 ustazah senaraikan dekat sini. Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita akan mudah memahami isi pelajaran. Kalau kita dah amalkan tadi adab-adab menuntut ilmu tadi, rahsia pelajar cemerlang tadi, kita akan mudah memahami apa yang diajar oleh guru. Yang kedua, ilmu kita akan menjadi berkat, bertambah berkat. 3, bermotivasi untuk belajar. 4, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Apa yang cikgu-cikgu ajar, dia bersemangat untuk dia amalkan dalam kehidupan seharian dia. Yang kelima, dia akan disayangi guru dan rakan. Sebab apa? Sebab dia mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Confirm cikgu mesti sayang dekat dia. Betul? Sebab dia orang yang menepati masa, dia hormati guru, kan? Okey, yang keenam. Dan yang terakhir sekali ialah diangkat darjat di sisi Allah. Orang-orang yang berilmu ni, Allah angkat darjat dia. Dia lain daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Orang pandai, bila dia dah menuntut ilmu, dia jadi budak pandai lah, kan? Okey, jadi ini adalah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Ada 6. Ini juga perlu diingat sebab lepas ni kita nak kena tulis. Okey, boleh tak murid-murid? Okey, jom kita tengok latihan untuk hari ni. Ada 2 latihan untuk hari ni. Dah bersedia dengan modul masing-masing? Jom kita buat latihan. Okey, tengok modul masing-masing. Okey, tengok dekat tajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Lengkapkan jadual di bawah dengan adab-adab menuntut ilmu. Rahsia pelajar cemerlang. Kan tadi ada 8 ustazah senaraikan. Jadi tugas kamu sekarang senaraikanlah dekat sini. Tulis semula. Tak kisahlah, untuk Jawi boleh, nak tulis Rumi pun boleh. Janji jawapannya betul. Okey, boleh? Okey, kita nak tengok pula latihan yang terakhir. Lepas tu nanti ustazah nyatakan apa yang perlu kamu buat apabila dah siap. Latihan yang terakhir untuk hari ini. Lengkapkan jadual di bawah dengan kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Ini pun tadi ustazah dah sebutkan. Ada 6 perkara dalam kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Tulis saja di sini. Tak kisah tulisan Rumi atau tulisan Jawi. Tak ada masalah. Janji jawapan tu betul. Dan apabila dah siap, boleh terus hantar kepada ustazah untuk tujuan rekod. Okey, jadi nampaknya sampai kat sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.